yang akan menghantar jenazah ketika dibawa ke perkuburan, iaitu keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Dua di antaranya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap setia bersama-samanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan daripada hadis, inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada ketiga-tiga golongan ini. Isteri yang kita cintai dan anak-anak yang kita sayang dan juga kaum kerabat. Mereka hanya dapat menghantar kita sampai ke tanah perkuburan dan hanya dapat mengucap selamat tinggal kepada kita ketika melihat badan kita terbujur sejuk di liang kubur. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman di kala kesunyian kubur. Mereka akan pulang setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Begitu pula harta yang kita kumpul dengan membanting tulang dan memerah teringat, bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa, semuanya akan kita tinggal untuk ahli waris, mereka yang mempusakai dan menikmatinya. Sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan ke mana kita membelanjakannya. Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhirat dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan mengejar dunia dan menimbun harta. Maka apabila tiba saat kematian, barulah ia menyedari diri dan barulah berazam untuk berbuat kebajikan. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Baik, hadis pendek saja pada malam ini berkaitan dengan apa yang akan kita bawa dan apa yang akan kita tinggal sewaktu kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk, dia akan ada saat musnah dia. Dan bila sebut nisbah manusia dipanggil mati. Nampak? Nisbah maknanya benda, harta benda hak lain dipanggil punah. Nampak? Kalau tengok nisbah jam tu panggil punah jahannam. Warna jam tu hak tali biru punah. Nampak? Kalau manusia dah panggil punah, dipanggil mati. Mautun mati. Mati bahasa Melayu, rupa bahasa Arab. Dah, kalau tengok dalam kitab, mati ke? Orang Terengganu mati ke? Kadang-kadang Terengganu ada dipanggil mampu. Nampak? Mampu. Tak rasa? Memang sungguh mampu. Cuma perkataan itu kita tak boleh guna lah di sisi orang awam bila nak cakap. Tak, apa yang mampu mana? Boleh kata gitu lah. Malah dia orang tapi kalau anda kata mampu, tak salah kata jadi Nabi kata yatsba'ul mayyita salasah, yang akan ikut mayat akan ikut jenazah tiga. Salasah tiga. Jangan kita bayar jenazah ni orang lain, jangan. Kita bayar jenazah ni kita. Nampak? Bila kita sebut jenazah orang mati, bayang dalam kepala otak kita tu, kita lah duduk dalam otak. Tahu rasa takut ni bila sebut mati ke? Bayang bot dara. Bayang tu. Bayang kita lah hak mati ni, hak akan mati. Nampak? Yatba'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga ni akan ikut mayat sampai kubur. Ahluhu, ahli keluarga. Ahli keluarga ikut dah sampai kubur. Ikut dah, mak dara ikut, mak dara ni molek ikut belakang. Dah, anak-anak balik belakang cucu. Dah,
sahabat handal, rakam taulang, dan habis sampai kubur. Dah, harta dan juga amalan wa amalu, dan juga amalan yang sampai kubur belaka. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'uthnani, akan balik dua. Tadi hari 3 ikut kita, apa kubur 3 tau, balik dua. Bukan sampai kubur belaka 3 kita tunggu tu sampai 3 golongan tunggu. Dah, akan balik kata Nabi, fayarji'uthnani, dua ni akan balik semula. Mana akan balik semula? Iaitulah yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan balik semula ahluhu, ahli keluarga kita. Ada tak anak tunggu kubur siapa cikgu? Ada? Tak ada bini tunggu kita kubur siapa 6 8 bulan? Ada? Tak ada. Hak kasih lagu mana pun pada kita, sepeta je duduk kubur. Dah, hak kita kasih sangat atas dunia, sepeta je duduk kubur. Anak hak kita sayang tu, sekejap je duduk kubur. Kena balik anak hak kita sayang, dah balik pun masa kita mati. Betul tak? Ada gitu. Sayang sangat anak, sayang sangat bini. Ni sayang ni. Sayang tak sayang, tengok orang Nabi kata ni, bila kita mati, tak ada habis kapal, tak ada habis tanah, tak ada habis telqing, balik. Mak kata kita balik dulu lah. Apa mak dia anak-anak dia? Orang macam-macam lah ni. Orang salah biti sebakar dah nak bilang. Orang nak pergi bilang ni. Dah, buku bank pakai cara pakai ayah multa nak cari payah ni dulu deh. Dah, anak tu kubur. Terima baru nak telkin. Dah, kena balik dak balik tu. Ada kat gini. Gini pahlu. Dak balik tu pak hati dah leh. Dah, pak sakit dah leh. Sibuk. Ada kat sini sibuk gitu. Dah baru ni mak darah tepuh di lembu dah balik. Masuk ICU mana mak darah tepuh di lembu balik. Tengok anak ni masuk ICU 3 minggu ni. Dah balik sangat sibuk. Dah, mana ni mesyuarat pula begitu begini dah balik. Dah, tu sunat akan jadi dah balik kau. Ada sibuk nak buat balik. Berat, bak sakit, nyata tak kata hospital. Kat sebulan sakit, tak jenguk anak. Padahal anak engineer, hak sulung. Hak nombor 2, cikgu. Nombor 3, postman. Faham? Nombor 4, kontraktor. Nombor 5, konduktor. Dan dah balik syekh habuk. Betul tak? Oh, ni jahat lah ni. Lagi nak khabar anak-anak ni jahat tak jahat, dia memperhambakan mak pak dia. Tu juga orang Nabi kata, menjelang akhir zaman, dunia nak kiamat, dan akan lahir anak dan hamba yang melahirkan tuan. Maksud ni mana? Hamba melahirkan tuan, mak ganak ke kita, dan kita bila besar jadi terhati. Apa? Memperhambakan mak pak. Tu sungguh akhir zaman. Nah, dia tanda-tanda nak kiamat. Kalau kita bilang suti komplit. Hak cek komplit. Hak lelaki jadi puang, puang jadi lelaki komplit. Puang lebih gambar daripada lelaki-lelaki. Ada tak ni? No, tengok ikhwadin tu. Di universiti, nampak di kilang-kilang, di pejabat, no orang puang. Faham? Laki-laki pakai setera, no. Anak-anak derhaka pada mak pak, no. Dah. Sedangkan dalam masa yang sama dia taat sangat pada kawan-kawan dia, laku dah. Dan orang caci ulama-ulama, laku dah. Laku dah. Sedangkan yang jahil diangkat sebagai pemimpin, laku dah. Awak ni? Arak sebagai minuman biasa. Ni
Betul tak? Menemang biasa, teh tarik tu agak Allah Rabbi. Ni kata umat akhir zaman dekat-dekat nak kiamat. Sebab tu di dalam hadis lain Nabi sebut, di antara tanda kiamat lagi, Tuhan akan nampak khusyuk di dalam sembahyang. Kita ni tau, kena kita rasa tak? Khusyuk. Teriman dah khusyuk dah, so kata kita. Betul tak? Itu tanda hari nak kiamat, penghujung dekat nak kiamat. Tuhan angkat khusyuk dalam sembahyang di antaranya. Lepas tu bila kita sembahyang tak ada khusyuk, Allahu Akbar, rasa macam tak sembahyang. Sembahyang dah maghrib tadi, sembahyang dah asar tadi, macam tak sembahyang, tak rasa benda. Nampak? Dan bila kita sembahyang pun tak ada rasa macam Allah menghadap Tuhan ke menghadap dia ni, tak ada. Pasal Tuhan kat kelazatan dalam ibadah dah. Dan amanah jadi sebagai suatu keuntungan. Orang pakat rebut amanah, pasal apa nak rebut? Nak bela dah, untung. Bila saya dapat satu-satu jawatan, untung lah. Nak projek senang, nak lobby waktu senang, macam-macam keuntungan. Satu amanah itu sebagai suatu keuntungan. Dan ni pertanda dunia nak kiamat. Nampak? Harta akan balik, sedang amalnya akan tetap setia bersama-samanya. Nampak? Amalan kita, baik buruk amalan kita, itulah yang akan temang kita dalam kubur. Sebab tu orang dak semayang bang, hak dak semayang itulah yang akan temang di dalam kubur, dalam bentuk rupa bentuk lembaga yang cukup hitam. Dan katanya mayat apa dia, tak ada kan tengok pun muka takut. Akulah semayang, hak atas dunia mu sia-siakan ni. Nampak? Aku lah, dah jom dia, jom seksi menakut-nakutkan ahli kubur. Dia puak-puak jahat dengan Allah ni, puak-puak dak semayang, puak-puak dak tutup aurat, puak-puak lawan hudud, puak-puak lawan Quran, ci pada sunnah, tanya pada ulama-ulama. Dia Tuhan beri azab pada dia, masa jumpa dengan malaikat tu azab dah. Nampak? Jumpa dengan malaikat Israel tu azab dah dia. Pasal apa? Takutan. Nabi Ibrahim pernah jumpa dengan malaikat Israel, tapi malaikat Israel tasyabbuh dalam keadaan bukan betul asal. Kata Nabi Ibrahim AS, ya malaikat, tolong buat rupa bentukmu, tolong tasyabbuh dalam bentuk hak asal, nak tengok sekali. Gua betul dah tahu. Nah, kata Nabi Ibrahim, nak tengok bentuk asal malaikat mau hak tukang jom cabut nyawa manusia. Aku nak tengok rupamu ketika mana mu nak cabut nyawa orang yang tidak beriman pada Allah. Aku nak tengok betul ke mana. Katanya malaikat, mu nak tengok, aku takut mu lagi. Takkan aku nak tengok kau. Kata Nabi Ibrahim AS, dah kalau mu nak tengok agak, mu paling tak lain sekejap. Nabi Ibrahim paling tak lain sekejap. Paling atas aku mula. Bila paling semula datang malaikat hak tukang cabut nyawa ni, Aisyah tu Nabi Ibrahim. Asal apa? Bentuk yang sangat hebat, sangat takut. Dalam keadaan hitam letu, mata dengan mulut pelak tupik api, oh takut bang. Nabi Ibrahim Aisyah tu, asal kata Haji Ibrahim. Aisyah Nabi Ibrahim, tak tahu. Gitulah bentuk malaikat yang akan cabut nyawa orang yang derhaka kepada Allah. Nampak? Oh, tengok muka malaikat takut dah. Baru kalau kita tengok muka orang hak jahat-jahat masa mati yo, bodoh muka. Nampak hak hitam betul dia asal putih, bila mati hitam dia. Muka tu dah tidak ada nur, Tuhan cabut nur dia. Pasal apa? Derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, nu tak tengok para syuhada, muka Allah, muka senyum mewah, macam ada hati, padahal hati dah. Tapi oleh kerana sukaan dia masa cabut nyawa tu lazat sangat, suka dia.
Batu kata jangan sangka orang mati hari ini dia mati. Sebenarnya dia hidup yang cukup sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati syahid. Tengok dalam internet tengok. Apa? Tengok muka orang mati syahid, ya Allah. Berseri-seri. Nak senyum nampak gigi. Macam tidur tu. Padahal mati dah, luruk suku, pada otak suku. Nah, tapi oleh kerana janjian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membela agama dia, Tuhan buat dia dalam keadaan bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira. Dan itu kematian. Nah, waktu bila kita cakap mati, dia akan rasa satu perasaan Allah takutnya. Ulama-ulama dia temu sama-sama ulama dia cakap apa hal lagu. Cakap hati. Salah usah jumpa sama-sama dia cakap hati. Lepas tu pakat nangis ramai-ramai. Salah usah dah. Kita set collect awak cakap. Jumpa tu ada bahan lagu cakap tak tahu benda. Kosong. Masa banyak sangat tak hiburan. Jadi kita pun jadi bahan lagu juga. Dah kira lah zaman lebih kalau kita duduk tiap-tiap penusuk ada semua hiburan. Hak cek cara cek, hak mana orang muda cara orang muda, hak orang besar cara orang besar, orang tua cara orang tua, ada semua hiburan. Hak cek bintang kecil. Tahu bahagian budak cek. Hak besar pula akademik Fantasia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa dia ni? Ada ni? Ada? Ada akademik Fantasia. Mana Tikmang tau? Ada tau? Malaysia Idol. Dia budak-budak besar, orang maju. Dah lagi ada tua ada. Kilauan emas. Tua dalam buat jaket lagi bodoh. Tua ni dalam cek pin lagi tu. Jaket atas macam nak bro. Ni kata bodoh aku. Tu dah. Mu tu alamat tua nak lama nak mana. Ingat pada Allah jaket. Mu nampak aku kursi mu celak kakek aku sambut pula mu dukung kok belakang pejek kok belakang. Dan saat ni apabila amanah diserahkan kepada orang yang tidak layak, jadi tengok selekot tabuk lalu tu dah. Orang pakat tabuk gar, orang tak ambuh jadi pemimpin ni. Pasal apa? Takut. Dan tengok sini Abu Bakar pergi dilantik diri sendiri. Tak ada tak sini Abu Bakar kata lantiklah aku ada. Tak salah lantik takut ambuh tu lantik umur. Dia kan gagah hebat, rapat dengan Rasulullah. Tak merapat lagi dengan Nabi. Mu ilmu banyak, apa hari banyak, mu bakar. Tak, akhir Sayyidina Abu Bakar terpaksa juga menyandang amanah bagi khalifah lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hina lah dinanya. Lagi berebut nak jawatan. Tak. Ni nak menteri besar, ni nak menteri, ni nak presiden. Berebut tu. Sedangkan kata Nabi man mulia faqad dhubiha bi sikin aw kama qala. Barang siapa yang dilantik jadi pemimpin sebenarnya ia sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Maksud dia pada pemimpin yang diambil satu-satu jawatan, dia tidak amanah, dia membunuh dirinya sendiri. Bunuh mana pula akhirat dia dapat pada. Nampak? Dia akibat di hari akhirat. Oleh Tuhan tunjuk dalam atas dunia. Tapi oleh kerana Tuhan dia bijak, orang yang tidak amanah tidak cash lalu. Kalau cash lalu, tak ada orang nak jadi pemimpin. Dan ni berbuk tu jadi wakil rakyat. Kalau ni wakil rakyat macam-macam. Tak banyak wakil rakyat pun gitu. Dalam cek nama satu wakil rakyat. Wakil rakyat awalnya pasien gitu. Agak pasien jadi wakil rakyat, tak boleh jadi wakil rakyat, tak boleh jadi natu, tak boleh jadi wali, tak boleh jadi menteri saksi.
Tengok anak muda orang asyik tak boleh kira. Nampak lagi? Asyik tak boleh. Kita buat apa mimpin gitu orang asyik. Nah, macam apa? Dah kita pada tak? Dah. Orang bakal-bakal anak duduk dengan ulama, kita tanya ke ulama. Ulama nombor peringatan pada kita sebab kita balik pada Islam, kita dapur. Nampak? Dah kita nak dekat apa ni dengan Rasulullah, sedangkan kita jauh dengan ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris para nabi. Pewaris mana mula ada sakit dan ilmu. Dan beliau menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak jumpa dengan Allah esok-esok dalam keadaan kita jauh dengan agama? Bagaimana kita nak temu dengan Allah esok-esok dalam keadaan berkadang tak ada? Tak ada okey kita. Betul tak? Ke nampak tajuk sini ada? No. Kata bulan Ramadan puasa jayang itu. Nampak? Jayang mana pula? Puasa tahan lapar dah ke je lah. Tak makan tak minum. Lepas tu nak anggota lagi, tak puasa. Betul tak? Jangan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa ni bukan sahaja tahan makan dan minum. Nak anggota lagi, mungkin kena jaga. Mana? Mata? Telinga tak dengar yang fitnah. Mulut tak cakap, tak mengempak, tak mana cakap olahraga. Kaki tidak melangkau tempat maksiat. Tangan tak berubah buah puan. Nampak? Kemaluan tak berzina, tak buat perkara yang diharamkan dalam bulan puasa. Tapi kita tak lah. Bulan puasa tak ada apa-apa. Tak makan, tak minum saja. Mata dia. Tak? Nak masuk bazar Ramadan, jeng. Sebelum masuk, pahala sekian. Nampak? Tupik 5 sen. Betul tak? Hak jual pamalik pusat jenis. Pulang puasa kan? Jual pamalik pusat jenis. Hak jual kebab nampak punggung puing. Nah, dah ini pusat dah ada mana kebab 3, onde-onde siang. Dah, ayam pusing 2. Dah baca hak pusing ayam belanja mula tu. Dah kita faham, nak tengok rasa rugi. Tengok juga tubik pasal Ramadan licin balik. Dah mata tak jaga. Bagian ngumpak pula, jeng. Sebut lama-lama dah ngumpak ni hak umat Melayu. Pasal apa? Dia menganggap ngumpak ini satu perkara yang remeh. Pasal apa? Sebab dia buat sama tiap-tiap hari. Benda buat sama tiap-tiap hari dia jadi benda hak biasa. Batu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut orang ngumpak ini walaupun dosa ngumpak tu dosa besar, tak, dia tak anggap sebagai dosa besar asal dia buat sama tiap-tiap hari. Umat Melayu tiap-tiap hari ngumpak ni jadi darah daging dia, jadi pakaian dia tu. Kalau tak ngumpak, nampak? Dosa. Orang kata tak ngumpak orang pulang bersih tak hari tu. Tak ni cahaya bukan ngumpak ni. Kita kata betul ni, kan ngumpak. Ngumpak lah tu pada. Betul tak? Kalau kita kata hak uduh kan, walaupun tu ngumpak tu. Betul tak? Dalam rendak tu fitnah. Dia gitu. Dia duduk. Ni betul, kita kata betul. Kita takkan masa munggu. Betul tu ngumpak. Betul tak? Dah ngaji jadi pada. Dah orang buka kitab, dia buka TV. Bukan baca Quran, dia jual kapal. Ni mati ni. Allah, bagaimana kita nak temu dengan malaikat? Dalam keadaan tak ada persiapan, katanya Sayyidina Abu Bakar orang yang mati dalam keadaan tidak bawa bekal, dalam keadaan tak ada amalan, samalah macam kejung tanpa apa benda ni ada perahu. Samalah kejung dalam laut tanpa ada bahtera. Mati. Itulah kalau orang yang mati, dia akan banyak muhasabah diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdik banyak ingat mati. Orang mati, orang banyak, orang cerdik, orang banyak ingat mati. Ingat mati mana sebut mati tak? Dah nyanyi lagu mati? Tak lah.
Dan dia ingat kematian dan dia ada persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak, kadang-kadang suasana kita tu dapat membantu kita untuk ingat kepada akhirat. Ni jangan dah dengar lagu mati tau. Ada ni dulu ada apa dalam radio, bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Janganlah mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sudahlah diri tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sudahlah diri tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sambung Rahman. Tak ingat? Ingat? Jadi ada lah juga. Ada tiga putih-putih melati. Terang? Gedi ayah haji. Apa benda bodoh. Bukan nak suruh nyanyi lagu mati. Mana sekurang-kurang kita ada duduk dalam suasana yang mengingatkan kita kepada mati. Itulah bila ada kematian sunnah kita ziarah, walaupun orang itu tidak kita kenal. Bukan dia tetangga kita, bukan jalan kita, tapi kita duduk dalam kampung kita atau duduk sebelah kampung kita, sunnah juga kita pergi ziarah orang mati. Ni tak ziarah. Nampak? Nak molek sahabat lain mati. Tak ziarah. Ziarah kau sekejap je. Mayan tak lah. Betul tak? Gambar-gambar itu, gambar ingat orang duduk bawah. Dah, leceh biskut bahan. Dah, dah tanya nak sembahyang, pakak sedu-sedu ke tembok ke apa. Mayang. Dah, ada nak mayang ni. Tak ingat nak awak piar. Pulak. Dah, ni Allah kata lah pulak dah. Dah mu tahu dah nak kena awak akan mati, kena sembahyang pakai dua bersih pada. Betul tak? Dah piar ni wajib pakai. Betul tak? Nak pakai tepi kadar boleh. Ada awak piar dia lagi bukan nana. Padahal mati tu sahabat baik kita, biar kita sembahyang jenazah dia. Tanda terakhir, bakti kita yang terakhir. Dah mayang. Nak mayang ke mana? Dah mana? Faham? Hak mati pak, hak mayang terima dia kena-kena dah tukar hak mati dah kena-kena. Dah ada kena-kena anak dia tak mana? Dia tu cakap nyanda di mesinnya. Dah ada seorang anak ni mana? Anak ni mana-mana. Dah tengok belakang kereta siung, University of Lincoln, University of Liverpool, University of Columbia. Dah. Oh, siung tengok. Ayah-ayah ada. Banyak dah ada. Ada 400 kali takbir. 4 kali. Betul tak? Ke sini berapa kali sini? 4 kali ya. Dah 4 kali tasbih dah belajar. Dah sampai 5 minit kalau nak belajar sembahyang jenazah. Batu orang dak ada sembahyang jenazah memang bodoh. Nampak ni? Walaupun dah rumah ni ada CJ master, dan mu ada master, mu ada PhD, mu ada ijazah, dah sembahyang jenazah dah pandai betul kan? Apa guna pak mu atau mu ngaji jauh-jauh, bila pak mu mati mu dah sembahyang jenazah dia. Kurang-kurang biar mu sembahyang lah pasal mu anak sulung, hak mati tu ayah mu. Baru hebat. Dah cukup dah orang malaikat. Cukup lega. Okey, malaikat wasah, malaikat pak, malaikat okey. Allahu akbar. Tu dia jadi mak. Anak dia. Kerja dia. Kerja ke tukang kampung itu. Kamu dah mesti ustaz. Dah. Boleh.
Ayah pun dalam hak ayah, hak mati tu sejuk tak? Suka. Pasal apa? Yang senayangkan jenazah dia, anak dia. Dah, ni orang lain terimbang, terilah hak tak ada kena-kena dengan dia. Bukan kata tak sah, dah anak ada kan? Dah, suruh anak bayar jenazah. Dah, dah suruh terimbang, mati jadi terimbang. Apa nak suruh hari terimbang je? Dah terimbang dia boleh nampak. Dah, pok mati orang lewat dah ni, terimbang dah hari juga orang ada cerita ni. Katanya orang kata dah suruh anak ni. Lewat dah ni kan syukur jadi haram pula. Dah, tunggu sikit dia terimbang, tunggu terimbang tak mari juga. Tu terimbang tak dah mari junuk lagi, spek mata tak tunggu cari. Faham tak? Akhir suruh anak dia. Suruh anak dia. Dah lewat dah ni kat tengah malam dah ni. Dah, nak kata kita dah ada. Tak ada kamu UiTM kan? Dah ya kita dah ada. Nampak? Lah dah ada pun suruh juga. Dah, duk kat depan Allahu Akbar. Tak ada suruh juga balik awal. Mak dara tu pandai tu anak dara tu jadi imam jenazah. Rokok tu Allahu Akbar. Mayat bangun tu mana ada rokok tu. Allah Rabbi ni kan. Yang berlaku hari ni gini tak erti benda. Tak, tengok pada kereta seru. Tu kita lagu pelagok dah. Pelagok pandang, pelagok pandang tengok dalam Facebook seru. Orang ni tepek abdi, orang ni tepek ayat Quran, orang ni tepek kata-kata ulama. Seru bayar nazar tak ada. Tengok pada ujung seru. Ulama ni tak tahu, ni tak benar, ni tak oleh, ni bid'ah. Bagi awak bijak, ilmu tak ada. Dalil tak ada ya, suruh mati tak ada, suruh kapal jenazah tak ada, suruh bayar balik awak. Tak ada ni cerita dalam Facebook tak kan, alam malaku lah, ilmu hakikat alam mana cerita. Itu nak kau pimpin gitu je, pulak dah. Ni kan Leni akhir zaman kan. Orang belagak pandai, ilmu tak ada. Nampak? Ilmu ada. Dah ngaji pada tengok buku itu. Kita kat dulu Allah ngatak tu buku. Dok ngapal nahu, ngapal surah. Nampak? Berbelanja you. Dok tidur malam tu. Boleh gini main kopi pen gitu. Lepas tu duk lagak jadi ahli. Tak marah orang talting, tak marah orang tali macam-macam tu. Nampak? Belajarlah dulu tak apalah, tak pandai pun asal kita berilmu. Pandai ke dia, jangan pandai dulu ilmu tak ada. Nampak? Jadi pandai dulu ilmu tak ada. Jadi tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di kala kesunyian kubur. Tak ada orang nak teman kita dalam kubur esok-esok. Dah bini kita tak teman tau. Nampak? Dah tu nampak nangis action je. Betul tak? Masa kita matikan bini nangis Nangis ada dua masa. Nangis suka dan nangis memang sedih sungguh. Ada tak nangis suka kita matikan? Takutlah mampu. Nampak tak? Kalau dah tu bahasa ke paling banyak berapa bos? 120,000 dah tanah pula, sungai pula berapa luk dah batu hitam. Orang nampak dah dalam paling nampak orang banyak action. Kita kat masa hidup Allah cari makan pendagang. Siapa nak dah bagi isu kan? Pasal apa dah? Kumpul binti. Nak bagi anak bini kau mampu kan? Binti boleh ke siapa? Anak bini kita. Dah Dia cerita. Sebab tu cari biar memadai. Jangan cari pagok kan sampai datang tinggal masjid sukan. Ni cari dunia pagok sangat. Siapa datang nak singgah masjid? Siapa datang mari dengar dah pagok kan cari?
Akan cari siang ni, malam cari kau. Tak ada singgah masjid. Datuk singgah tak nampak singgah baru ni sepu. Nah, ada muka dia, tak ada sepu, ada muka dia. Betul tak? Gitu belaka lah. Tak daripada korpo sampai Johor Bahru naik pula atas Singapura. Itu belaka. Malam sepu penuh orang. Apa tiga pun jalan raya tu. Pasal apa? Jangan mari tak buat. Etika rasa kita kena pecah surat. Kita bila kata pecah surat kepada otak malam ni ya kan. Mana Isyak Ahmad tinggal bila Imam JKK. Betul tak? Dah. Malah sepu kan majalah tu. Drama ke? Tahun tu berapa tumpah? Lapa. Apa? Lapa kata dah malah sepu nama jai kita bawa. Apa? Dah orang ambil surat Yasin. Betul tak? Malah sepu baca Yasin. Dah hadis mana malah sepu baca Yasin ni? Adalah hadis sahih malam sepu wajib baca Yasin 3 kali berturut-turut. Ada tak? Ada. Mana dia hadis sahih? Betul tak? Dah. Dan mana buat kau? Ikut orang. Orang baca 3 Yasin 3 kali, 3 kali atak tu pun baca sekali tembung wali ubadah. Awak pun benda tak imam ni pasal bodoh ni. Apa? Baca sekali 3 kali kan? Mak sama sini 3 kali kan? Mana hadis sahih 3 kali? Mana ada? Nampak? Cuma malam nisfu Sya'ban, nampak? Nabi suruh kita perbanyakkan amalan. Pasal apa? Pada malam itu Allah Ta'ala turun pada langit dunia, nampak? Dekat dengan manusia. Tujuannya memberi rahmat pada manusia. Nampak? Tuhan turun rahmat yang mencurah-curah pada malam itu, malam nisfu Sya'ban. Jadi orang yang baca Yasin, baca 3 kali, baca 6 kali, baca Baqarah sampai habis. Maksudnya apa? Maksud mempertingkatkan lagi amalan. Contoh kita amalan kita baca Qul sekali je, tapi malam sepu kita baca 8 kali. Pasal apa? Mempertingkatkan amalan kita. Itu wajib mana malam sepu 3 kali Yasin. Dah, kita nak buat amalan lain boleh, tak masalah. Kita nak buat tazkirah boleh. Kita nak buat maknanya baca surah Ali Imran saja boleh. Nak baca surah Al-Kahfi boleh. Nak baca apa benda ni Kulhu boleh. Nak baca benda pun boleh juga. Malam tu nak makan saja boleh juga. Ataupun malam tu kali isi nak mendengar saja terbedan duduk atas itu tikmah batu mendengar saja sampai isi boleh juga. Ada tak? Hadis kata kena buat sesuatu ada, suruh mempertingkatkan amalan saja. Cuma jadi anda orang Melayu bila malam sepu di mari untuk makan kedaras. Awal pada tujuh ilah hari ni. Guna mari dah. Apa je dah? Setu ilah apa je dah? Iya apa je dah? Tu ilah hari dia. Tu ilah pun mari pakai pengu mendakat. Dia tegur dong. Lek buat hari tu. Tegur tu bila hari lewat. Tu bila kata dah mana? Bukan sepu mana ni? Sepu lah. Ada. Ondeh-ondeh tau. Pula dah. Ondeh-ondeh. Kira nak makan kedara tu. Wujud tu bila baik. Kalau tu bila mula jahat sepu kepala hatak pun. Dan muda ajar mari. Tak ajar mari ya. Ada orang kata dah di mari wujud ustaz. Wujud pada tak apa. Tak ajar mari dah apa. Betul tak? Ada orang bunyikan di mari wujud ustaz. Wujud dia. Mu mari muda mari pun mana baik atas mu kalau mu mari. Kalau muda mari mudarat atas mu. Orang lain tak ada mudarat. Tak ada wujud-wujud mudah mu mari masjid rumah Allah. Tak mu mari sudah. Kekuasaan Allah ada bukan ada hebat sebetulnya. Mu pakai baikah tanpa semua Allah. Allah tetap dengan kekuasaan dan kehebatan dia. Allah tak kamu kita mari wujud balik wujud tiang masjid, tiang surat dari cakap. Kalau cakap rapok dia marah kita. Apa benda sepu baru mari. Ada tak orang?
Ada tak ada Ramadan pula. Baru ada muka dia. Nampak? Tu pun mula-mula Ramadan saja ada. Tengah Ramadan awal pun nak pergi. Akhir Ramadan ada apa? Selamat Hari Raya. Betul tak? Allah kan buat mana gitu. Orang Melayu je gitu. Ni Mekah 10 malam terakhir kau penuh. Orang kau teruk nak pecah kau. Pasal apa? Orang tamak pahala sisi Allah. Kita kau nak pergi Ramadan, kau lenggan. Kau banyak parking. Pasal umat Melayu dia tak ambil pahala. Dia nak syurga je dia ambil pahala. Begitu pula harta yang kita kumpul dengan membanting tulang dan memerah keringat bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa, semuanya akan kita tinggal untuk ahli waris, mereka yang mempusakai dan menikmatinya. Sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan ke mana kita membelanjakannya. Tiap-tiap orang akan ditanya oleh Allah harta yang dia dapat. Sebagaimana disebut dalam hadis yang kita baca pada bulan lepas, wa ammali min aina tasabahu wa fima anfaqahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan akan tanya berkenaan dengan harta. Daripada mana dapat, bila daripada mana dapat, ke arah mana kita belanja harta tersebut. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Seorang Tuhan akan tanya. Dah harta ni ambil mana? Bila ambil daripada mana, belanja ke mana? Macam kita nak jawab. Faham? Batu harta banyak bagus, tapi manfaat harta banyak itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke mana? Sempena dengan Ramadan hak nak dekat ni, kita guna harta hak kita ada, piti hak banyak tu, nampak? Belanja pergi makan orang. Nampak? Nak nasi boleh dua buyuk, ajak orang sudah mari makan rumah kita, gembur pada. Betul tak? Tu dah piti banyak, gaji 6-8 ribu, dah kan dah ambil 300. Wah, nasi minyak, lauk ikan je. Lepas tu kau jemput orang sudah boleh 8-12 orang. Mari makan buka rumah hamba. Jadi bila orang buka dengan hasil daripada makanan yang kita sampok tu, nampak Allah pahala sisi Allah tampung. Nampak? Dan ulama-ulama dia sebut suti sehingga suti nasi tu satu pahala kita dapat. Nampak? Orang suat ada berapa suat, sepinggang tu berapa suat, ada kat lapang suat. Terus sekali suat berapa ratus nasi? 500. Sekali buat 500 nasi, tangan besar pula jadi tangan besar kan. Tu bila kat 800 suat, dah 800 pahala. Allah Rabbi dah dekat banyak ni pahala. Kalau kita nak lah. Ampun kedeku gitu. Di bazar tu kuih bakar beli 2 jabi. Dah jabi ni apa dia? Hak orang juga. Hak jabi ni apa dia? Hak jaga nak pergi hadiah. Dia buka ke kuih bakar gitu. Pahala so. Nampak? Hak tukang jual pula ayam pusi cabut dulu sekor, bahagian orang buka karang. Aduh kan? Aduh orang nak. Dan kita jual ayam pusi, sebelum jual tu cabut dulu sekor, pun suku dalam supir. Jadi anak balik segala, suruh anak tu atau surah. Tak apalah sekor pun bagi ramai-ramai. Nampak? Allah pahala, tampung-tampung. Kalau kita nak lah rambut macam tu. Kalau jual koi onde-onde nak asal lupa beri orang banyak pahala beli. Tu bulan Ramadan. Ni wiga hak dah habis. Wiga dah habis jangan tu. Perlu kan tu. Maratos juga. Perlu kan Allah tu pun kau yang ditik ambil kembur BTT.
Dah buat mana? Dah, kuih makan pek lalu atas juga. Dah boleh pandai boleh. Tapi sikit Nah, kemana ni kalau memang kita cabut daripada awal dan memang niat kita nak pergi pada masjid juga, pergi pada jiran tenaga, paling besar. Ni bukan nak pergi sangat pasal tak habis tampung-tampung naik bak. Tampung-tampung nak se. Dah nak habis cakap nak akan 2-3 bulan tau. Atas juga. Boleh paling sikit tu kaedah orang bijak. Pasal tu, inilah perniagaan tijaratul lam tabur, perniagaan yang tidak akan rugi siapa bila-bila. Membelanjakan harta kepada orang Islam sama ada sedekah berbentuk duit ataupun ajak orang makan ataupun kita belanja ataupun kita beri duit. Nak agak kita tajuk balik awal dah. Nak agak kita maknanya qiyam bulan balik awal rasa. Nak agak tiawai balik awal agak dah lapang tau. Nampak? Agak ni belanja 2-3 rial, banyak orang buka puasa balik tampung-tampung. Kadang-kadang bila kita pesan dalam kuliah, pesan dalam tazkirah, dia rasa semangat. Nampak? Kalau boleh esok puasa, esok tu aku ajak orang sudah masjid makan rumah aku. Hari bulan Ramadan sungguh ni mari semangat tu tak ada. Dah saya kata tahun depan apa? Tahun ni dah sebab kita tengok mana yang buat pada. Dah muak tak apa katanya setan. Tak ada apa. Dah tahun depan. Dah buat kebajikan. Maka orang yang bijak ialah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhirat dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saat. Tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan mengejar dunia dan menimbun harta. Maka apabila tiba saat kematian, barulah ia menyedari diri dan barulah berazam untuk berbuat kebajikan. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Waktu kita nak buat kebajikan, nak buat maknanya pala masa sihat ni dah sakit, dah ada apa-apa, dah mati dah dah. Dan ayatkan anak-anak pun balik awal juga. Kan wawaladhi yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan kedua mak pak dia. Dah anak kita soleh tau. Tu masalah dia. Leni mak mati ada dak anak segi ziarah kubur. Kita di kawasan kubur mana-mana pun ada tak orang muda-muda. Gambar orang muda, gambar orang tua. Gambar orang tua hak nak mampu hasyak dosa pun baru pergi ziarah kubur. Dah orang muda-muda ada. Dah nak pergi ziarah hari raya saja. Betul tak? Hari raya pergi ziarah ya. Hari raya pergi ziarah kubur pak dia. Bawa kendi nak siram ni. Bawa kendi nak siram. Tanya dia dah apa nak siram tau. Dia tanya dia. Tadi hak bawa kendi nak siram kubur pak dia tu tanya apa siram. Tengok dia jawab mana. Dah reti nak jawab. Apa siram kubur pak kau? Mak suruh siram. Itu je lah. Nak tanya mak dia apa siram kubur pak ni apa? Nak suruh sejuk lah pak mu mana? Nak suruh sejuk. Aduh. Sedangkan ulama-ulama sebut nak siram kubur ni, nak suruh curuk air dia 3 je sebab. Yang pertama sebab nak suruh tanah jadi kemah, boleh kita siram kubur. Yang kedua, jika tanah itu berdebu-debu takut dilarikan oleh angin, maka boleh kita siram. Dan juga yang ketiga, siram tujuan siram untuk memberi hidup jika ada tumbuh-tumbuhan di atas kubur, ada pokok bunga. Nampak? Itu tujuan siram. Ada pun tujuan siram nak suruh mayat dari sejuk, tu bid'ah. Itu tak tahu benda, tengok orang siram atas. Tanya sebab siram tak tahu benda. Nampak? Tu tujuan dia. Kalau tujuan siram tu nak suruh hidup pokok-pokok bunga yang ada atas kubur, tu harum lah.
Dah mana tak ada pokok, tak payah siram tak ada. Nampak? Jadi kalau kita tanam pokok, tujuan tanam pokok ni kata Nabi, biar pokok ini bertasbih. Maka bila pokok bertasbih, tumpang rahmat yang mencurah-curah turun daripada Allah SWT, yang dapat tumpang tu tujuan tanam pokok atas kubur. Maka nak suruh kemah min, nak suruh hidup molek pokok, kita siram lah. Tanam pokok cek-cek dah lah. Dan tanam pokok durian, jangan tu banyak. Cek-cek. Pokok ketan, nampak tak? Pokok menggaya. Cek-cek. Dan pokok ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sirat tak tahu benda. Tanya tujuan sirat tak tahu benda. Apa sirat? Dah orang lain sirat. Dah sirat kubur orang lain. Sirat kubur orang lain. Allah. Dah lagi sekarang tahun sekali orang balik kubur. Kubur pok sini je. Bukit Setakar. Duduk sini kau. Setahun sekali ziarah kubur pok mati. Apa benda nak tak tahu. Orang ziarah setahun sekali hari raya, orang duduk Singapura. Kerja Singapura, kerja Johor Bahru, kerja Perlis, jauh nak hari ziarah dia tak minggu tak datang. Maka balik setahun sekali dia sibuk sangat kerja, maka setahun sekali pergi ziarah kubur mak. Tak apa kan? Pergi ziarah kubur mak. Ni duduk tulis kuatang tulis setahun sekali kau. Faham? Ni kan. Dah ada di mana kalau tak pergi ziarah, jadi ke mana? Tak jadi ke mana? Cuma pergi panggil anak tak kenal budi. Macam kita tak balik rumah mak kita, tak balik rumah pak kita, tak balik telefon saja. Tak juga, tapi hak ni ya, dia sejak temu mata. Tak ada tanya mak kita dalam raya, kalau pakai telefon saja pagi raya boleh apa? Mata boleh, tapi dalam hati bekal. Tak nak telefon dah juga balik. Nak temu mati juga dengan nak. Begitu juga kubur, nak anak mari ziarah, beri salam, Assalamualaikum ya Abi, Assalamualaikum sejahtera atasmu wahai ayahku. Takdir Allah Ta'ala izin ayah tu jawab salam, Waalaikumsalam. Boleh tengok anak dia besar dah anak aku, Tuhan izin. Boleh tengok, betul tak? Sedangkan mayat dalam kubur boleh dengar. Gesyarat teropok, tahu teropok, limpah-limpah. Orang jalan nak menuju balik daripada kubur, mayat boleh dengar. Apa tak lagi kalau anak dia beri salam, Assalamualaikum ya Ummi. Mari siapa kubur. Nampak? Tak jawab, tak dengar kalau dia jawab, berita tak dengar. Tapi dia jawab tak? Jawab dengan izin Allah. Kalau tidak, waktu tak boleh Nabi suruh beri salam bila masuk kubur. Betul tak? Kan bila masuk dalam kawasan penguburan, Nabi kata beri salam, sunat beri salam, kata ulama-ulama. Dan kalau beri salam tak jawab, awak jauh dia. Betul tak? Maka beri yang salam. Dan tu tak dengar yang jawab, Tuhan bijak tak beri mun kau. Kalau mun kau berapa pun kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak bos imam. Memang tak ada kan ziarah kubur, betul tak? Jadi Tuhan bijak, bedak bijak Allah Ta'ala. Bila kita beri salam, tak dengar dia jawab. Kan awak akan kecing situ le. Demam 3 minggu dah. Cuba kisah hari tu Sayyidina Abu Bakar dia beri salam pada kubur jawab. Ada sebut dalam kitab. Sayyidina Abu Bakar masuk kawasan kubur beri salam, Assalamualaikum. Dan kubur jawab, Waalaikumsalam. Sek-sek kubur mati-mati dah jawab balik-balik lagi, Waalaikumsalam. Dan tu karamah sahabat-sahabat Nabi. Waktu Tuhan bijak awak kita dengar. Kalau kita dengar nak atur kubur tak ada orang ni. Siapa dah dengar mayat cakap? Mayat cakap tau. Cakap. Siapa sebut? Nabi sebut. Dan siapa dia dengar? Datang dengar. Yasma'ul mayyitas, apa benda ni? Kullu syai'.
Nampak? Yang mendengar suara apa benda rintihan mayat semua. Illa siapa lain kecuali dua kali tak dengar. Siapa dia tak dengar? Manusia dah juga jin. Ayat saya dengar, dengar. Ikan dengar juga, lembu dengar juga, kambing dengar juga. Nampak? Hak tak dengar kita saja. Kalau dengar memang tak ada orang berani atau kubur. Tengok-tengok pikul mayat dalam bunyinya. Nabi cerita dalam hadis, aina tazhabu Nabi. Mayat tu cakap, aina tazhabu nabiha, nak bawa di mana ni? Kan cakap kan, Nabi sebut suti-suti, aina tazhabu nabiha, aina tazhabu nabiha, nak bawa di mana ni? Nak bawa orang ni, takutnya. Kata ni mayat dalam sana. Kita hok pikul tak tahu benda, tak dengar. Celaka dah aku ini, celaka dah. Katanya mayat hok celaka. Katanya mayat hak baik-baik dia. Tak siapa orang ni, dia. Pasal apa suruh dia? Nak pergi tempat balik. Siapa dia? Orang yang baik-baik. Orang yang tak ada juga. Nampak? Oleh kerana itu, perbanyakkanlah berbuat kebajikan, tingkatkanlah ketakwaan, buatlah bekalan akhirat sedaya upaya yang ada, rajin bersedekah dan suka menderma untuk membuat bekalan bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu. Akhirnya kata pengarang rahimallahu ta'ala, perbanyakkanlah berbuat kebajikan. Nampak? Kerana kebajikan yang kita buat atas dunia ini adalah untuk kita pada hari akhirat. Kita sembahyang tadi itu bukan untuk anak-anak kita, untuk kita. Kita puasa Ramadan lagi bukan untuk saudara kita, untuk kita. Kita sedekah nak ni RM1 untuk siapa? Untuk kita tu. Dah kata untuk sedek, tu mak dia cakap saja dia. Hak sebenar pada untuk kita. Hak kita buat sirat dalam tabung tu, hak kita tu. Dah apa kita buat sirat? Keleku. Faham? Patutnya pun banyak ada hak kita hari akhirat. Dah. Orang cerdik dah, dia pun banyak. Pasal pergi nampak dah orang akhirat. Orang bodoh dia pun sama. Pakai orang dekok pun sama. Faham? Kata kedekut orang. Kedekut pun tu. Dah. Orang cerdik, dia tak mau bagi. Habis sebagian. Aku apa sebagian? Aku nak rekod. Bagian gerbang. Pasal aku nak naik syarikat. Jadi buat hari akhirat. Apa? Kasih apa? Cakap. Dah cakap apa? Cakap 2008 ni. Ada apa lagi? Orang cerdik tu. Pasal binatang korban yang dia korban atas dunia, dia akan naik hari akhirat. Dia nak naik 7 kan? Mana apa naik seorang? Faham? Kita ramal naik kita naik 7. Hak naik apa dia kau? Hak naik 200. Jangan dulu. Gebang 200. 200 bagian. Hak jabat. Tak? Nak naik 200 jadi karung lembu. Kambing bagi lapang dia kok pakai gebang. Batu orang cerdik, dia tomok bahagian pahala akhirat. Batu orang dulu-dulu bijak orang dulu-dulu, dia tomok akan pahala. Sanggup susah payah kerana nak belajar ilmu agama, naik perahu 2 hari 2 malam. Pasal apa? Nak betul akidah. Faham? Lakok 2-3 hotel kampung. Pasal apa? Nak kenal halal haram. Alik dah tapi jumpa lagi ulama. Pasal apa? Nak kepada berkat. Orang dulu nak tidur, peliti ayam je atas meja 3 juzuk kurang-kurang. Rajin sikit 8 juzuk. Kenapa? Baca Quran lama. Berapa jam dia? Peliti ayam. Peliti ayam ni mana sekali kesing mampu gerak tu. Kelak kata zaman dulu-dulu, zaman lenih 18 meter dalam rumah. Dah berapa juzuk? Tak ada juzuk. Faham? Belah-belah tengok drama, tidur. Zaman learning kan. Dan dalam rumah gelap ke cerau? Allah, macam di stadium.
Nampak? No spotlight. Dak Quran berapa lah? Tak ada Islam. Sedangkan Nabi kata satu huruf, satu pahala. Nampak? Masuk bulan Ramadan pula satu huruf 10 pahala. Dah tak apa. Nah, baca sehuruf dah. Ada kita malam nak baca Quran, sehuruf dah baca. Dah, lepas Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Dapat 10 pahala tu dah. 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 Nun saja dah baca kau. Nun saja dah baca juga bahasa Majnun. Dah. Dah bismillah dah kira ni. Bismillah. Ber 10, sin 10, min 10. Alif lam lam he, alif 10, lam 10, lam 10, tu 10. Dah berapa dah situ? Ar-Rahmani alif 10, lam 10, ra 10, ha 10, min 10. Allah. Panjang. Awak bawa bismillah. Dah. Dah gitu dah baca Quran. Dah. Quran dah baca dah nak pergi syafaat mana tahu. Dan rajin bersedekah dan suka menderma untuk membuat bekalan bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh perjalanan kita ini sehingga kena bekal yang cukup banyak. Nampak? Jangan memarahi dengan sembahyang 5 waktu saja. Apa dah banyak dah kita bagi dah masih. Jangan bersih bagi gitu. Dah kita pun sudah bulan Ramadan sembahyang 5 waktu bagi dah tu. Syurga dah tu. Jangan bersih gitu. Nah, kerana apa? Kerana tidak membenahi umat Islam itu hanya sembahyang 5 waktu saja. Nampak? Sedangkan tanggungjawab yang lain diabaikan. Banyak. Hak jadi sembahyang bang haji, hak lain tak cara. Nampak? Hak banyak politik tak cara, bahagian jenayah tak cara, macam-macam tak cara. Sembahyang saja dia mana anak kembang kata. Dah, sembahyang saja bini pusat jelek tak cara. Dah bini mu ada hiburan cerita pakai gitu. Ada dia kan. Jadi kita sembahyang sudah. Tak jadi gitu. Ramai mana mak bak yang diheret dalam neraka Allah dengan sebab anak dia tidak tutup aurat. Ramai mana suami yang diheret masuk patak neraka Allah dengan sebab bini dia tidak sembahyang. Ramai mana mak dia, pak dia masuk dalam neraka dengan sebab anak-anak dia tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita nak buat jangan jawab apa di depan Allah. Faham? Batu ulama-ulama cukup marah orang yang jahil dalam bab ilmu agama. Cukup marah orang yang meninggalkan kefarduan dalam sembahyang 5 waktu. Ulama cukup marah. Pasal apa ulama marah? Pasal ciga kita dah. Pasal sayang kepada kita umat Islam takut masuk dalam neraka. Nabi pun cukup marah orang yang terhaka kepada Allah. Kata Nabi, aku laksana seorang pemuda yang duduk di tepi unggunan api. Unggunan api itu laksana macam api neraka. Maka ramalah terkatu yang hinggap pada api. Ingat cegah kami nak masuk dalam tu rupa-rupa api neraka Allah. Maka aku sebagai pemuda yang duduk di tepi api itu cuba menghalang terkatu daripada masuk dalam api neraka Allah. Maka ramalah terkatu yang terpedaya dengan cahaya api tersebut masuk dalam neraka, masuk dalam api. Dia ingat sedap sangat masuk dalam jahannam. Begitulah juga orang buat maksiat kepada Allah, senang lenang sangat duduk atas dunia, dan maka dalam keadaan dia sedang sangat lupa kepada api neraka Allah SWT dan lupa kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita duduk atas dunia laksana duduk dalam penjara. Nampak? Penjara kita ni kalau kita tengok nak buat tu tak kena, nak buat ni tak kena, nak buat tu dia ada hukum hakam berlaku. Tak ada orang bukan hidup dalam penjara tau. Ada orang mereka penjara tu comel baru nak duduk. Penjara macam penjara di Norway, macam penjara di New Zealand. Penjara di New hebat, ada ekor. Sel di kaca. Tidak jadi macam itu. Faham? Ada Facebook. Ada YouTube. Oh, dalam penjara jangan main. Pakai yang hebat-hebat. Kita duduk dalam penjara lah yang ular. Luar bebek jaga kita. Tepen yang tak ada 007 kerepuk.
Dalam cara jangan tu. Dah. Kalau baju orang kau kena jenayah wagu. Kalau baju biru kena jenayah betul jaga. Faham? Dah. Dalam hak di apa benda ni di Norway hebat-hebat cara dia. Dah, kita dah buat cetong. Jadi orang yang duduk jaga dalam jaga macam orang beriman lah. Apa gitu? Dah nak buat sesuatu itu dia ada batasan dia. Dia ada hukum hakam dia. Dan bila terlepas daripada penjara, terlepas daripada penjara ini pada hari akhirat, dia merdeka. Maka merdekalah orang beriman apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah cita-cita orang beriman dia nak bertemu dengan Allah. Pasal apa? Bila bertemu dengan Allah, maka selesailah segala masalah dia. Nampak? Itulah cita-cita orang beriman. Maka tidak misal antara kita dengan Allah kematian. Maka mati itulah yang sangat dirindui oleh para sahabat, para wali Allah, ulama-ulama dan juga orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan takut Allah, tapi wali Allah, kekasih Allah tak takut pada mati, sangat rindu kepada kematian. Macam Imam Ghazali rahimahullah taala. Nampak? Dia disebut dalam riwayat macam aku tahu dia nak mati. Dia bagi sahabat dia sendiri kat kapang semua. Dia berujuk tinggi molek kan tak tebak gitu. Imam Ghazali. Nampak? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Hebat dia ni. Orang yang dekat dengan Allah. Hebat dia sampai dia orang ngaji kita. Betul tak? Minhaj apa benda ni? Amidin. Nampak? Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah dan banyak lagi kitab-kitab yang lain karangan Imam Ghazali yang sampai ni umat Islam duk telaah, duk mengaji, duk apa benda ni belajar kitab-kitab ni. Padahal dia telah mati, Allah apa tahu kalau dah mati jangan bohong. Nampak? Tu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan yang sangat jauh ini kata pengarang rahimahullah taala, cukupkanlah amalan-amalan dan pahala-pahala kita dalam keadaan kita nak bertemu dengan Allah pahala yang begitu banyak. Nampak? Dalam jalan jauh dah kan nak bawa bekal sikit, nak pergi Kuala Lumpur dah kan nak bawa 20 riyal. Dan kadang-kadang nak pergi jauh kenalah bawa banyak sikit. Maka nak pergi destinasi akhirat kenalah bawa begitu banyak bekalan. Dan maka bekalan yang terbanyak, bekalan yang terbaik kita adalah amal soleh. Dan maka apabila kita bawa bekalan yang terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diterima oleh Allah, maka di sanalah kita akan tergolong dalam golongan yang bersama-sama dengan para syuhada, bersama-sama dengan maknanya kekasih Allah, bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati kita itu sejahtera dah. Sejahtera buat duduk dalam tembolok burung yang berwarna hijau. Tunggu kita cerita dah. Dan maksud dia duduk dalam tembolok warna hijau macam-macam naik helikopter dah. Dan kata tu kita lah. Macam naik helikopter duduk jalan dalam surga Allah. Nampak? Kita nak bayang apa benda hak sungguh dah uti gitulah lebih kurang. Dan Allah Taala jalan dalam surga. Jauh dengan kapal terbang Allah seronoknya tu orang roh orang beriman kepada Allah. Ada pun roh para syuhada hidup dalam khemah di dalam surga Allah, dan khemah itu berwarna hijau. Nampak? Khemah warna hijau tu bukan warna biru. Faham tak? Burung ada tembolak warna hijau tau. Pun dalam hadis. Dan roh orang beriman duduk dalam tembolak burung warna hijau. Tu kata. Tak pergi masjid tak tahu. Nampak ni yang ni ya. Dari tu nak duduk dalam pondok pun ni. Dengan amalan tak ada, dengan kedekut pahi, dengan tonyeng ulama-ulama, dengan orang lain tumai, ci pada Quran. Kalau surat kampung dengan Quran pakai surat kampung. Ni orang ni Quran dengan surat kampung pakai surat kampung, bodoh. Tu dah. Surat kampung kata dah wajib.
Quran kata wajib, pakai surat apa? Apa jadi itu? Quran kata wajib, tilka hududullah. Quran apa kata tak wajib, pakai surat apa? Pada pada guru gila. Pakai Quran dah pada. Tu dah. Nama kau kan? Nah, aku mana dah sesat ni. Nah. Allah Rabbi. Boleh pakai surat apa? Tak. Tapi mati mampu kan orang tanah jelajah baca Quran. Baca surat apa orang? Nah, aku baca Quran dah ikut surat apa? Baca surat apa orang? Kayak ni bila mereka tanya, nama? Wa ma qiblatuka surat apa qiblati? Ada itu lah. Wa ma kita buka utusan Malaysia kita aku. Jawab itu lah. Dah pun ikut kan surat apa? Untuk ikut Quran boleh. Ada beza kan surat khabar dengan Quran. Apa yang ikut surat khabar? Saat ni kan bila jauh sangat dengan Allah, jauh sangat dengan ulama-ulama, maka Tuhan menempelok. Nampak? Tuhan menjauhkan hamba dia itu sehingga kan hak mana nampak dah. Betul hak mana betul, hak mana benar, tidak dipilih juga. Pasal apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia Tuhan campak satu penyakit. Nampak? Dan Tuhan tambah lagi penyakit sampai dia jadi buta. Hak pasti dengan hak tak pasti boleh pilih hak pasti. Air teh tarik dengan hijau, ela minyak hijau. Padahal boleh beza dah dengan kepala otak kita, tapi tak boleh beza lagi pasal hati kita itu telah dicengkam dengan rasa yang begitu banyak. Gitulah kaedah dia. Dan juga penyakit umat akhir zaman yang kena pada kita sendiri. Nampak? Semakin kita tengok pada hari ini, makin jauh manusia dengan Allah Ta'ala. Pelok baru ni mari jimbu, bakal nak supaya ajar. Tak main ajar. Hari ni buat-buat kepok semua. Awak main ajar, jangan style. Dah bagak kat jimbu, jangan bagak ni pada. Terang. Dah. Jimbu bila jimbu dah boleh nak tanpa dah, mata pedih dah. Dah pergi sekadar dah. Yang pakat main ajar, dah itu mata bila. Pasal lagi apa saya mata bila? Dah selama ni mu hiburan hebat kan? Hiburan lagi kan? Nampak? Tengok ibu yang di mana? Kembali pada agama. Nampak ni? Bila kepik agama. Bila kepik dari nak napang dah, cari agama. Begitulah jenis manusia. Maka janganlah bila kita kepik baru nak cari agama. Takut-takut dok-dam kita nak bertawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dah nak tu takut dah balik Allah. Kita sama singa Fir'aun kan. Nampak? Sama sini dengan Qarun lah kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita ini, nampak? Selama ni kita banyak lemah, banyak pahala. Mudah-mudahan walaupun kita ni tidak jadi orang alim, kita nak duduk dengan orang alim dan juga jalan yang diwarisi para nabi, para rasul, dan nak duduk dalam golongan orang-orang yang soleh yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah habis pada situ saja. Kita masuk pada hadis yang ketiga insya-Allah pada bulan hadapan, jikalau ada rezeki dan panjang umur insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syaghilna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi qanaatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala'in wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.